Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, apa khabar semua murid-murid? Harapnya dalam keadaan sihat je ya. Ustaz, dahulu Ustaz perkenalkan diri. Ustaz Muhammad Afandi. InsyaAllah Ustaz petang ni, pada hari ni Ustaz akan mengajar berkaitan subjek ibadat. Ibadat pelajaran 1, iaitu tajuknya hadas. InsyaAllah. Baik. Terlebih dahulu insyaAllah kita mulakan pembelajaran kita seperti biasa dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk menambahkan lagi keberkatan kita pada petang ini, kita akan bacakan doa belajar. Sama-samalah kita tantangannya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, murid-murid, insya-Allah pada petang ni Ustaz akan mengajarkan berkaitan dengan hadas. Dan kita tengok objektif daripada bab 1 ni ialah pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat apa. Kita akan tengok murid. Nanti bila Ustaz terangkan ni, apa objektifnya awak akan dapat. Yang pertama ialah memahami dan mengetahui pengertian hadas dan bahagian-bahagiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui kaedah bersuci daripada hadas. Nanti murid-murid akan tahu kaedah nak bersuci kalau beli murid-murid dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, mengetahui larangan-larangan semasa berhadas. Patah larang maksudnya perkara yang tak boleh awak lakukan ketika mana awak dalam keadaan berhadas. Baik, kita tengok 1.1 pengertian hadas. Hadas artinya ialah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ibadat tertentu seperti solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran tidak sah dilakukannya. Maksudnya dekat sini ialah murid-murid, bila mana seseorang itu dalam keadaan berhadas, maksudnya dia tak suci lah. Bila dia tak suci, maksudnya kotor lah. Bahasa paling mudah lah kan. Tak suci ni maksudnya kotor. Bila dia kotor, dia terhalang daripada nak melakukan ibadat tertentu. Contohnya nak solat tak boleh. Contoh bila kita dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar, kita tak boleh solat. Yang kedua, kita tak boleh tawaf. Tawaf ni apa? Tawaf ni bagi orang yang mengerjakan ibadah haji. Biasa kalau dia akan tawaf kat Baitullah tu, dia tak boleh kalau dia dalam keadaan berhadas. Ataupun awak nak baca Quran, nak menyentuh Quran pun tak boleh. Hadas ni maksudnya perkara yang kotor lah. Nanti insya-Allah kita pada video akan datang Ustaz akan terangkan berkaitan dengan hadas, jenis-jenis hadas. Kita akan tengok. Untuk hari ni kita akan pengenalan, iaitu pengertiannya lah. Hadas ni, Ustaz ulang lagi sekali. Keadaan pada diri seseorang yang menyebabkan ibadat tertentu tak boleh lakukan. Contohnya solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kalau kita buat juga macam mana? Sah ke tidak hukumnya murid? Hukumnya tidak sah. Dekat sini tulis tidak sah dilakukannya. Kalau kita buat juga, contoh orang dah keadaan hadas, buat juga solat, tak sah solatnya. Jadi murid-murid, kita akan tengok pula perbezaan antara hadas dengan najis. Ada beza ke Ustaz hadas dengan najis? Ada bezanya. Takkan tak ada? Ada. Sebab tu dia sebutannya pun lain. Satu hadas, satu najis, murid-murid. Baik. Kita tengok pada hadas. Yang pertama, hadas ni tak boleh dilihat. Kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita. Apa contohnya tu Ustaz?
Contohnya, Ustaz bagi surprise pada video akan datang. Kita akan tengok apa contoh-contohnya. Hari ni kita pada pengenalan. Supaya apa? Supaya awak nak lebih tahu apa itu hadas. Manakala najis ni pula boleh dilihat. Najis boleh nampak. Contohnya, tai ayam, tai kucing. Kita boleh nampak dengan jelas pandangan mata kita. Dan apa beza yang keduanya ialah, untuk hadas ni ialah, mana cruisernya, hanya boleh disucikan dengan berwuduk atau mandi wajib atau bertayamum jika tiada air. Dekat sini, bagi orang yang dalam keadaan berhadas, dia nak bersuci ataupun nak bersihkan daripada diri dalam keadaan berhadas tu, kaedahnya macam mana? Ada 3 kaedah. Yang pertama, berwuduk. Berwuduk ni, ambil wuduk lah, ambil air semayang. Air wuduk, kau tahu, Ustaz, air wuduk saya tak tahulah apa. Maksudnya air semayang. Ataupun mandi wajib. Mandi wajib ni ya, Ustaz ingat awak darjah 1 atau darjah 2 belajar bab ni, mandi wajib. Rasanya darjah 2 awak belajar tajuk mandi wajib ni. Nanti awak boleh buat, ingat-ingat balik apa mandi wajib. Ataupun bertayamum. Bertayamum ni guna apa? Debu tanah. Dengan syaratnya nak bertayamum ni ialah apa? Jika tiada air. Kalau tak ada air baru boleh tayamum. Dan antara beza hadas dengan hadis ni yang kedua, hadas dengan najis, hadas dengan najis ni yang kedua ialah boleh disucikan dengan membuang najis serta membasuh tempat yang terkena najis itu. Maksudnya kat sini ialah, najis pula kalau kaedah nak bersihkan macam mana, nak sucikannya macam mana. Kaedahnya ialah buang najis tu. Lepas tu kita basuh tempat yang terkena najis tu. Contohnya, dekat pakaian kita terkena tai cicak. Jadi kaedah nak bersihkannya macam mana? Kita kenalah gunakan air ke, ataupun guna air lah biasanya. Kita basuh, bersihkan. Pastikan tak ada lagi kesan lah. Gitu. Baik, boleh faham murid? Ustaz harap insyaAllah faham lah. Kat sini ada sedikit latihan. Latihannya mudah je lah. Ada 2 je latihan, tak banyak. Yang pertama ialah sebutkan pengertian hadas dengan jelas. Tadi awal Ustaz dah terangkan apa maksud hadas. Dan yang kedua ialah nyatakan perbezaan antara hadas dengan najis. Pun baru Ustaz terangkan. InsyaAllah untuk latihan ni Ustaz mungkin akan bagi dalam grup WhatsApp. Jadi tengoklah grup WhatsApp nanti. Yang penting fokus pada video yang Ustaz dah terangkan ni. Baik, yang akan datang, inilah bahagian yang Ustaz buat surprise tu. Bahagian hadas. Bahagian hadas ada 2. Satu, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas kecil? Apa itu hadas besar, Ustaz? Jawapannya insyaAllah pada video akan datang. Ustaz akan upload nanti. Baik, kalau suara Ustaz kurang jelas, tolong komen kat bawah. Suara Ustaz kurang jelas lah, ataupun Ustaz cakap laju sangat pun komen. Sebab apa Ustaz? Mungkin kalau laju sangat Ustaz boleh perlahankan sikit, slowkan sikit. Kalau kurang jelas, slow, Ustaz kuatkan lagi suara. Jadi murid-murid, Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan pada petang ini berkaitan dengan pengertian hadas dan perbezaan antara hadas dan najis, awak boleh faham lah. Kalau tak faham juga, boleh PM Ustaz secara personal lah. Dan grup WhatsApp pun boleh tanya, tak ada masalah. Itu saja murid-murid pada petang ini. InsyaAllah kita sudahi. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.